Assalamualaikum, saya Adina Zubir, pelajar SPSU batch 11 Mac 2023. Di sini saya ingin berkongsi mengenai ibadah haji. Kemudiannya kita akan memahami pengertian haji, iaitu ibadah perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi insan yang cukup syaratnya. Ibadah haji adalah perjalanan ke tanah suci Mekah yang disempurnakan pada hari-hari tertentu dalam bulan Zulhijjah untuk melaksanakan semua rukun haji. Matlamat dan tujuan haji itu sendiri ialah mengukuhkan iman, membersihkan diri, mencari keredaan Allah dan hidayah, serta membina persaudaraan. Dalam menunaikan haji, kita fahami dulu rukun haji. Rukun haji bermula dengan niat ihram haji, disusuli oleh wukuf, dan kita ada tawaf, sa'i, bergunting atau bercukur, itu bertahlul, dan akhirnya tertib pada kebanyakan rukun. Seterusnya, untuk memulakan perjalanan haji, kita berniat ihram di miqat. Bermaksud berniat ihram untuk mengerjakan haji, niat tersebut hendaklah dilakukan di miqat. Miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang perjalanannya dari tanah air terus ke Mekah ialah Qarnul Manazil. Manakala miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang perjalanannya dari Madinah ialah di Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Wukuf di Arafah, iaitu ketika kita berada di bumi Arafah, bermulanya dari gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Di sini saya juga ingin berkongsi sedikit amalan-amalan sunat berwukuf, di mana kita boleh melakukan solat berjemaah, bertalbiyah, berdoa, berselawat dan beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran serta mengerjakan solat sunat. Okey, setelah selesainya wukuf, kita akan bermalam mabit ataupun mabit di Muzdalifah. Ni bermaksud berada di bumi Muzdalifah sepanjang malam sehingga pagi. Antara amalan-amalan sunat ketika itu, kita boleh melakukan berdoa, berzikir, solat sunat, dan kita juga, selain itu juga kita akan terus mengutip anak-anak batu. Bermalam di Mina, itu tempat melontar. Berada di bumi Mina pada malam hari tasyrik dalam tempoh lebih separuh malam. Ketika berada di bumi Mina lebih daripada setengah malam, dan dikira bermalam dengan semata-mata berada di Mina ketika terbit fajar kedua, itu waktu subuh. Alright, seterusnya melontar jamrah. Semasa melontar jamrah kubra, iaitu mulai selepas 10 malam hari raya haji 10 Zulhijjah dan berlanjutan hingga jatuh matahari pada hari akhir tasyrik 13 Zulhijjah. Pada hari tasyrik diwajibkan melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu jamrah sughra, jamrah wusta dan jamrah kubra. Masa melontar ialah pada 11 dan 12 Zulhijjah, bermula dari gelincir matahari sehingga terbit fajar pada hari berikutnya. Pada 13 Zulhijjah, mulai dari gelincir matahari hingga terbenam matahari. Syarat-syarat melontar: melontar 7 biji anak batu kepada ketiga-tiga jamrah. Melontar dengan tertib, dimulai dengan jamrah kubra, kemudian jamrah wusta dan akhir sekali jamrah kubra. Niat melontar tidak terpesong kepada tujuan-tujuan lain. Selain pada itu, melontar dengan batu. Batu dilontar jatuh ke dalam jamrah dengan yakin. Melakukan lontaran dengan gaya melontar. Melontar dengan tangan. Melontar mengikut tertib harinya. Misalnya, tidak boleh melontar bagi jamrah bagi hari ke-11
Zulhijjah sebelum melontar jamrah kubra pada hari ke-10 Zulhijjah. Dan seterusnya selesai sudah di melontar jamrah, kita akan terus bertahalul. Selepas selesainya melontar jamrah, kita akan bertahlul. Tahlul di sini bermaksud melepaskan diri daripada larangan ihram. Di sini saya juga ingin berkongsi sedikit mengenai pengertian haji mabrur. Dan haji mabrur ialah tiada balasan baginya melainkan syurga. Syarat-syarat haji mabrur: sebelum menunaikan haji, niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, buang perbelanjaan daripada harta yang halal dan melakukan amal ibadat dengan sempurna. Seterusnya, semasa menunaikan haji, kita menyempurnakan segala rukun dan wajib haji, membayar segala jenis dam yang berkaitan dan tidak melakukan perkara-perkara larangan ihram. Dan selepas menunaikan haji itu sendiri, kita menjauhkan diri daripada dosa dan perkara yang mungkar, memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, dan seterusnya kita berusaha membaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi. Terima kasih.